Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Anwar selaku pengacara. Seterusnya pegawai-pegawai LISDA yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'd. Pertama sekali syukur kepada Allah, alhamdulillah, kerana pada pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhimpun pada pagi ini, untuk berada dalam sebuah majlis yang digambarkan oleh Nabi Muhammad sebagai taman daripada taman-taman syurga, ataupun sebuah majlis ilmu, ataupun majlis zikir. Letaklah apa nama pun, yang penting baik majlis tu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi kata, siapa yang buat highway untuk menuntut ilmu, dekat dunia ni dia buat highway untuk pergi cari ilmu, dekat akhirat besok Allah balas, Allah buat highway plus ataupun loket. Kan ni loket lah, sonah meluncur. Kereta tak ada, pencuri lah ramai. Allah akan buat highway untuk mudahkan perjalanan dia ke syurga. Itu bagi yang cari ilmu lah. Kita ni dekat dunia ni heboh nak syafaat Nabi, tapi perangai macam tak nak je. Baik, saya suka nak petik pada pagi ni, tapi nanti saya akan buka sesi soal jawab lah ya. Sebab saya sekarang ni pendekatan ceramah saya dah macam tu dah, latih cerabih ni. Jadi last kali saya akan buka sesi soal jawab lama. Saya lagi suka ada respon dengan audiens. Mana yang saya dapat jawab, saya jawab lah. Yang tak dapat saya jawab, saya tanya balik. Jawapan. Baik, saya suka petik benda yang sama yang saya bawa pagi tadi di Sendeng. Satu hadis Nabi sebut tentang akhir zaman. Terbaru ini tuan-tuan, ancaman besar yang sekarang ini, bukan terbaru ni lah, yang sekarang semenjak beberapa tahun kebelakangan ini, dunia Islam khususnya di Malaysia mengalami satu ancaman besar dari sudut pemikiran manusia yang huru-hara. Banyak sekarang ni fikir-fikir yang baru. Budak-budak muda, dia bawa fikiran dia, orang tua bawa fikiran dia, kumpulan ni bawa fikiran dia. Fikiran yang pelik-pelik, tapi guna nama Islam. Alah, senang cerita ajaran sosek lah. Yang terbaru ni Kasim Ahmad. Kau nak tahu tak? Jangan tengok cerita Kasim Baba ya. Kasim Ahmad. Kasim Ahmad ni dah lama dah bangkit balik. Tak tahu kenapa tak kena tangkap. Baik. Dia menolak hadis Nabi. Dia menolak sunnah. Tuan-tuan, senang cerita yang menolak sunnah ni kapiak je, keluar daripada Islam. Tapi kita tak adalah sampai hati mana nak cakap macam tu kan. Tapi dia tak sadar-sadar diri, menolak sunnah Nabi. Tapi dia kata, tengok kontradik pemikiran dia, kebingungan. Dia kata, saya terima Quran dia, hadis Nabi saya tak terima. Macam mana lah gaya? Dalam Quran kata suruh terima Nabi sekali. Ati' Allah wa ati'ur Rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Macam mana makhluk ni bercakap dia terima Quran dan Allah sahaja, tetapi tidak menerima Rasul. Habis yang bawa Quran ke kita siapa? Nabi. Kan kontradik, satu kebingungan. Dua benda yang bertentangan bercampur, mustahil. Akal manusia tidak membenarkan. Baik, itu satu sudut. Saya nak bawa hadis Nabi yang berkenaan dengan umat akhir zaman. Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau buka surah At-Taubah ayat yang ke-128, kedua terakhir, Allah sebut apa? Saya tahu, semua hafal. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum
Harisun bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini semua hafal. Selain daripada ayat 1000 dinar gantung kat restoran nak laku. Tu satu lagi perangai tak senarai orang Melayu. Ayat 1000 dinar tu digantung di restoran supaya karipat pusingnya laku. Yang itu khurafat. Walaupun ayat Quran. Sebab apa dia tak baca? Dia main gantung. Saya mana-mana saya sebut benda tu. Walaupun saya makan restoran tu kan. Baik. Sesungguhnya telah datang kepada kamu. Ni surah At-Taubah tadi. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul daripada kumpulan dan sejenis dengan kamu. Apa maksud sejenis? Nabi orang, kita pun orang. Dulu Allah nak turunkan risalah Quran ni kepada gunung. Gunung tak larat. Allah turunkan kepada ni tak larat makhluk, ni tak larat makhluk tu tak larat. Sebab Quran ni berat tuan-tuan. Yang tuan-tuan yang kita tengok Gunung Kinabalu tu gagah, tak, manusia lagi gagah. Sebab Allah sebut sebaik-baik kejadian, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menjadikan manusia sebaik-baik kejadian. Kita pula pergi banggakan dengan kejadian lain. Gunung, kemudian malaikat dan seumpamanya. Tak, manusia. Ada orang pula manderem ni kerja. Melayan jin, jumpa bomoh, minta tolong, berkawan dengan iblis, berkawan dengan setan. Allah kata tak perlukan itu semua sebab manusia boleh decide. Kan kita sebagai khalifah. Tapi dah buat perangai tu, tak ada khalifah dah, pelepah aja. Baik. Maksud ayat tersebut, sesungguhnya telah datang kepada kamu Nabi Muhammad seketul daripada jenis kita manusia. Senang nak berburak dengan dia, dia berburak dengan kita. Dia berburak dengan kita tu melalui sahabat lah. Lepas tu sahabat sampailah kita. Siapa yang jumpa Nabi, sahabat. Kita tak jumpa Nabi, tu yang ramai musibat. Siapa yang tak sempat jumpa Nabi, jumpa sahabat, tabi'in. Tuan-tuan mana tahu istilah ni tuan-tuan? Yang hafal Caca Mak Embong ya. Kemudian siapa yang tak sempat jumpa sahabat, jumpa tabi'in, tabi'in. Kemudian tabi'in. Kita dah berapa kali tabi'? Kita dah buat terbiat lah. Kemudian Nabi ini seorang manusia yang sangat bimbang tentang kita. Macam mana lah umatku akhir zaman. Nabi banyak menangis. Pokok dek kita, togah dek kita tuan-tuan. Nabi banyak menangis semata-mata kerana kita. Tapi kita sikit pun tak menangis. Yang kita menangis hari itu, budak lelaki cium kaki awek. Keluar dalam Facebook, budak lelaki, ni couple ni, cium kaki awek. Sebab nak membuktikan cinta lah konon Agaknya saya rasa budak lelaki ni dia jumpa satu hadis syurga di bawah tapak kaki awek. Kan kita kan syurga bawah tapak kaki ibu kan. Aisyah jompo tu lah nyanyi tu. Dia dah jumpa syurga bawah tapak kaki awek. Ini masalah zaman sekarang tuan-tuan. Saya sekarang ni, saya punya fokus, saya freelance. Kerja saya motor lah. Tapi saya nak memikirkan macam mana nak tarik budak-budak yang menebeng dekat Taman Seri Pagi bertentangan dengan Giant Senawang kat Taipan. Menebeng, nak tarik dia bawa pergi surau. Kita tak boleh sergah dia. Kita tak boleh kutuk. Kita tidak boleh kasar. Tuan-tuan, kita juga pernah menjadi remaja. Tuan-tuan pernah jadi remaja kan tahun 20-an dulu? Tua benar pula lihatnya tak? Saya pun taklah tua benar tak? Maknanya kita pernah jadi budak-budak sekolah. Jadi kena tarik balik. Kadang-kadang salahnya orang-orang yang dewasa ni, dia tak tahu cara nak menarik. Budak tu merajuk, lagi jauh daripada surau. Lepas tu kita pula marah dia. Kau pula tak pergi surau. Sebab dakwah. Nabi berfikir tentang umat. Nabi risau, menangis. Kan ada sebuah dulu baru-baru ni kan keluar dalam YouTube. Nabi tak cakap ummati. Perasan tak siapa yang layan YouTube? Nabi tak cakap ummati. Tapi memang betul pun tuan-tuan. Nabi sebelum dia mati, dalil yang kata dia sebut ummati kan kita daripada sekolah rendah kan? Kita daripada sekolah rendah kita belajar ada beberapa cerita tentang Nabi dan para sahabat. Tetapi rata-rata cerita itu tidak betul setelah dikaji. Antaranya, adakah benar Nabi menyebut ummati? Nabi tak sebut tu. Tapi bukan bermakna Nabi tak ingat kita. Nabi sebut ummati tu akhirat besok.
waktu proses syafaat. Yang ketika Nabi nak mati disebut lain. Nabi nak mati duduk dekat rumah Aisyah. Kemudian di sisi Nabi, doket sebelah dia tu ada mangkuk air. Mangkuk air. Nabi ambil, celup tangan, sapu muka. Sambil Nabi berdoa, "Ya Allah, bantulah aku menghadapi kesakitan sakaratul maut." Nabi pun sakit waktu nak mati. Kita pula tengok orang tersenyum, confirm syurga ni. Orang Melayu ni suka mengkonfirm-konfirman orang. Kan muka torik sikit kan, neraka ni sian dia Ustaz. Macam kau lah pegang kunci syurga neraka. Itu orang Melayu punya perangai. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, harisun bil mu'minina raufur rahim. Dan Nabi sangat tamak. Apa maksud tamak? Tamak dekat harisun tu maksud dia tamak. Nabi tamak. Tamak ni orang yang nak bersungguh-sungguh dapatkan sesuatu. Maksud Nabi tamak di sini, Nabi bersungguh-sungguh mengharapkan kita bahagia dunia akhirat. Seorang Nabi, tuan-tuan, kalau dia fikir untuk keluarga dia, selesai masalah. Tak, dia fikir semua. Daripada start Nabi Adam sampailah orang yang terakhir besok kiamat. Nabi fikir setiap inci hal dan urusan umatnya. Sebab tu satu hari bila Nabi masuk dalam musola, dalam surau, tempat semayang, Nabi tengok sahabat lain ketawa terbahak-bahak. Baru tengok MLM, Maharaja Lawak Mega. Dia tengok sahabat Nabi, member-member dia tergolak terbahak-bahak. Lepas tu Nabi kata, "Kau kalau kau tahulah apa yang aku tahu, kau mesti tak tergolak macam ni dah." Nabi pernah cakap, kalau kita tahu apa yang Nabi tahu, kita tak akan ketawa sebagaimana kita ketawa hari ini. Sebab tu, lepas tu Nabi sound, tolong ingat mati banyak. Tolong ingat sesuatu yang memutuskan kelazatan. Apa dia sesuatu yang boleh cancelkan lazat? Mati. Hadimul lazat. Dalam bahasa Arab, lazat ni bahasa Melayu, bahasa Arab dia lazat. Kan bahasa Melayu kan banyak ciplak, banyak tibai bahasa Arab. Kerusi semua kan. Hazimul lazat. Tolong ingat perkara yang boleh memutuskan, menamatkan kelazatan dunia, iaitu mati. Boleh menamatkan nikmat Tesco, nikmat Maidin, nikmat Yonbik. Apa dia? Mati. Sale, promosi, beg kulit boyo. Tuan-tuan, bila Nabi sound macam tu, maka sahabat menerima, sahabat berubah. Tetapi bila kita baca hadis Nabi, kita tak terasa apa-apa. Itu yang akhir zaman ni macam-macam kepala orang timbul. Kasim Ahmad ni salah satu ya. Kasim Ahmad ini perkara berbangkit salah satu. Dengan nak melayan Syiah lagi, dengan nak melayan remaja. Baru-baru ni ada kumpulan remaja, dia buat talk dekat kedai-kedai makan biasa buat. Dia ni ambil usuluddin, ambil agama, tapi dia keliru dia belajar. Sampaikan dia fikir agama ikut medulla oblongatanya, ikut logik akal. Dia kata antara cara dia fikirlah, kenapa babi tu haram? Kalau babi haram baik, Tuhan tak payah cipta. Tengok macam mana start dia keliru. Sebab dia fikir agama ni boleh ikut logik akal. Ambil kuliah apa? Bukan engineering, bukan kerja risda, agama, usuluddin, dekat universiti yang sedap-sedap, yang memperkenalkan kos-kos agama. Jadi kita kata sesat ini tak syarat tak ustaz. Ustaz lagi banyak sesat. Sekarang ada pula yang jenis perangai ustaz jual koka saja. Lain tak ada kerja jual koka. Lepas tu jual pula dakwa, akak kalau pakainya boleh jadi Iron Man contohlah kan. Tak payah buat kerja apa-apa tu. Boleh tarik duit. Ini perangai bangsa kita, bangsa saya, bangsa tuan-tuan. Bila saya baca satu kajian, sebuah penulisan perkara-perkara khurafat yang dilakukan oleh masyarakat Melayu, sampai dekat tanah Mekah pun kerja buat benda khurafat. Daripada Malaysia itu simple lah. Dah pergi Mekah, depan-depan Kaabah, buat benda yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dia akidah tuan-tuan. Bila akidah nombor satu. Dia kalau semayang lewat ataupun semayang pakai baju singlet itu masalah fiqh. Ni masalah akidah. Akidah ni letak dia kepercayaan. Bila kepercayaan kita bermasalah, semayang tunggang tunggik baiklah, belum settle lagi dekat akhirat.
Contohlah semayang cukup 5 waktu, tapi dalam hati kita, betul ke Allah ni boleh bagi rezeki? Ni semayang, tidak yakin. Habis. Kalau orang yang tak semayang tapi yakin dengan Allah, masuk syurga, tapi kena basuh dengan dynamo dululah. Dia yang penting akidah tu, akidah. Akidah nombor 1, tapi bila dah percaya Allah dan Rasul, kena semayanglah. Dia akidah dulu asas, kemudian kulit ni semayang, bayar zakat, puai Mekah. Lepas tu isi dalam. Ni tasawuf. Kan 3 lengkap. 3 ni lengkap. Tuan-tuan pernah dengar hakikat syariat apa semua tu kan? Baik. Saya nak bawa satu hadis Nabi berkenaan dengan umat. Satu hari Nabi buat perumpamaan. Dia ceritakan kepada para sahabat. Nabi suka buat perumpamaan. Allah perumpamaan dalam Quran, Allah banyak buat perumpamaan. Perumpamaan ini supaya kita makan dalam. Contohlah, bila kita kata, kau rumah kau ada Quran kan? Quran banyak kau simpan atas almari tapi kau tak baca. Kau ni macam himar, macam keldai yang bawa lembaran ilmu. Keldai tuan-tuan, kalau tuan-tuan letak dia kitab-kitab ilmu dekat atas belakang keldai, dia faham tak kitab tu? Dia tak faham. Manusia yang susun Quran cantik-cantik dekat rumah tapi tak baca, keldai. Bukan saya cakap, Allah sebut. Orang yang ada Quran tapi tak faham, sama macam keldai, tak ada akal, bawa Quran atas belakang dia. Jadi makan dalam. Perumpamaan ni buat kita makan dalam. Kita orang Melayu kan banyak perumpamaan. Kalau tetamu datang, tetamu 3 hari ya, VIP Lepas daripada 3 hari tak ada VIP dah, bibar dah. Balik lah. Tengok-tengok 3 minggu dibantai tak belah-belah. Dia pun buat perumpamaan. Tuan rumah ni lah. Rumah ni dulu dan buat ada pintu Lepas tu pula tetamu datang makan. Dalam tempoh 2 hari dia berhak minta apa-apa tuan-tuan. Sekali makan tak ada nasi tambah. Tetamu pun cakap, cantik bunga pinggannya. Minta nasi tambah lah tu. Tuan rumah pula tak faham-faham. Itu perumpamaan yang supaya kita makan dalam. Sindir, ayat sindiran. Allah banyak ayat sindiran sebab orang tak faham. Kan dalam Quran Allah banyak sebut afala ta'qilun, afala ta'qilun. Maksud dia akal. Apakah kau tak berakal untuk berfikir? Baik, saya nak bawa perumpamaan daripada Nabi. Nabi dia kasih perumpamaan antara dia dengan kita. Masali wa masalukum kamathali rajulin au qadanaron. Nabi kata, tuan-tuan kena fahamkan ya. Perumpamaan aku dengan kamu umat, perumpamaan aku Nabi dengan kita semua seperti seorang lelaki yang sedang memasang unggun api. Lelaki itu Nabi, contohnya lah. Ni mana-mana lelaki lah, ni contoh perumpamaan. Au qadanaron faja'al janadib wal firash yaqna fiha. Dan bila pasang unggun api, selalu ada makhluk apa yang roket dengan api? Kelkatu, belalang. Kelkatu belalang tu kita, manusia. Lelaki yang pasang unggun api, Nabi. Selalunya kalau ada unggun api, mesti ada kelkatu atau belalang ataupun serangga yang nak masuk dalam api. Lelaki yang duduk sebelah api tadi tu, kalau boleh dia nak halang ulat-ulat itu daripada terbakar masuk dalam tu. Tetapi ulat-ulat tu pun dogi. Dah nama ulat. Dia pun nak masuk dalam tu, terbakar, tak dapat selamatkan diri. Sedangkan lelaki tadi, halau, jangan masuk, kang terbakar. Sama macam kita. Nabi bagi tahu Quran dengan sunnah supaya kita tak masuk dalam api neraka. Tapi masuk juga. Sebab kita tak ikut Nabi. Sebab tu Nabi sambung. Wa ana akhidun bi